soalan yang terakhir. Saya amat sayangkan Rasulullah SAW. Macam mana cara amalan untuk dapat jumpa baginda? Adakah tip daripada ulama? Adakah amalan tertentu dan sebagainya? Jadi ada lebih kurang 40 lagi soalan. Kita akan jawab insya-Allah pada malam esok pula, iaitu di Masjid Negeri Shah Alam. Panjang umur kita jawab di Nun pula. Jadi malam ni soalan yang terakhir, orang duduk kecoh ngat dia ni mimpi jumpa Rasulullah. Lagu mana? Ada amalan-amalan tertentu betul tak mimpi jumpa Rasulullah? Orang jahil pun bercakap. Batu kalau kita jahil bertanya, jangan memberitahu, jangan peringat korang. Kita jahil, kita tanya. Nah, orang yang alim tahu, beritahu. Baik, mimpi jumpa Rasulullah adalah benda yang harus, tidak mustahil. Boleh berlaku kepada siapa saja biiznillah, dengan izin Allah. Mimpi jumpa Rasulullah bukan tanda kita akan masuk syurga free, tapi tandanya mubasyirah atau basyirah, berita gembira yang Allah nak beri kepada kita, keistimewaan dapat lihat Rasulullah walaupun kita tak sezaman dengan Rasulullah. Ada sahabat Nabi yang tak pernah tengok Rasulullah, macam Ibnu Maktum. Dia sahabat Nabi tapi dia buta, tak nampak Rasulullah. Faham? Jadi istimewa umat yang kediam mimpi jumpa Rasulullah. Yang pertama, tidak mustahil, harus. Yang kedua, bukan tanda kita dapat masuk syurga free, tapi ada tanda baik. Allah sayangkan kita, beri satu kebaikan. Yang itu dapat tengok Rasulullah. Yang ketiga, boleh tak kita cerita ke orang? Ada berbagai pandangan ulama. Ada yang mengatakan jangan cerita ke orang. Ada yang katakan boleh cerita, tapi kepada orang yang tidak memberi fitnah kepada kita. Faham? Waktu kita tengok sekarang, bila cerita cerita mimpi jumpa Rasulullah, apa yang patut kita anggap? Dua. Yang pertama, dia bercakap benar, tahniah kepada dia, syukur. Mudah-mudahan kita pula dapat mimpi seperti itu. Yang kedua, dia ni nipu pelawak. Kita nak cari kebesaran diri. Kita tahu dia mimpi betul tak? Kita tahu tak? Macam budak pelajar student UIA keluar dalam YouTube cerita mimpi Rasulullah. Dia boleh cerita, tapi kita tahu tak dia itu betul ke tidak? Hanya Allah yang tahu. Betul tak? Bila Allah yang tahu, kita boleh kata dia tipu, boleh kata dia betul. Oleh kerana kita tak tahu dia tu tipu, kita kena sangka baik, sangka buruk. Allah ajar kita sangka baik. Hak tu hak Tuhan nak kita. Jangan kita hasad deki pula. Bila ada orang cerita jumpa Rasulullah, jumpa Rasulullah aku boleh mimpi. Banyak buah gitu. Ini semua hasad dengki. Tengok orang cerita jumpa Rasulullah, cerita Rasulullah bukan boleh masuk surga pun. Faham? Apa pergi jawab gitu? Jawablah Allahu Akbar, Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat kepada aku. Faham tak? Tu yang terbaik. Kita sama saudara Islam. Walaupun tidak mustahil dia berdusta, tapi kita sangka baik ya. Jangan tunjuk kita ni hasad deki. Akhirnya kita jatuh maruah kita sendiri. Dengan sebab komen-komen. Saya baca komen, ramainya bodoh komen. Kawan tu cerita mimpi Rasulullah. Mudah-mudahan kita rasa sayang dan rindu pada Rasulullah. Dia pergi marah pula. Cerita macam dia hebat sangat, macam dia lebih sangat, macam dia itu sangat. La ilaha illallah. Orang judi mudah pergi marah. Faham? Bila kita kata bodoh, dia marah. Kalau dia kata bodoh, buang kata bodoh dalam kamu bahasa Malaysia. Faham? Yang salahnya orang cerdik, kita kata bodoh, baru tak boleh. Jadi ingat, bila orang mimpi jumpa Rasulullah, jangan tomah dia pendusta. Faham? Sangka baik kepada dia. Allah lebih mengetahui daripada kita. Dan jangan kita komen, kita ulah menunjukkan kita ada hasad dengki. Jangan.
Sebab kata pepatah Arab, likulli zi ni'matin mahsudun. Tiap-tiap orang yang dapat nikmat mesti ada orang deki. Jadi kita jangan jadi kepulang mahsud ni yang berdeki bila tengok ada orang alim ke, orang tak alim ke. Sebab kalau orang tu rapat dengan Allah, Tuhan beri dia mimpi jumpa Rasulullah, maka Tuhan nak rapatkan lagi dengan Allah dan Rasulullah. Tapi ada kala berlaku orang yang jahat sungguh, dia mimpi jumpa Rasulullah juga, Allah nak supaya dia balik ke jalan yang benar. Faham? Dan kita pada mimpi berdoa kepada Allah biar dapat mimpi jumpa Rasulullah. Jangan kata biar kita tak mau mimpi jumpa Rasulullah. Haram cakap gitu, kerana merendahkan Rasulullah. Dah kita layak dah? Jawabnya, dak layak dengan muka kita ni cak ayam, telinga kita kotor, lidah kotor. Betul tak? Tapi walaupun tak layak, kalau Tuhan nak beri, aku nak nikmat berjumpa Rasulullah dalam mimpi. Jawab gitu. Itu yang terbaik, kerana dia tu kekasih kita. Orang duk mimpi tu kasih kita juga. Faham? Bukan kasih seseorang. Mu kasihmu, aku kasih aku. Tak. Seorang kekasih, ada jutaan umat yang mengasihi Rasulullah. Faham? Jadi dalam bab ni tak payah balah. Seorang cerita mimpi Rasulullah memberikan keimanan kepada kita betapa benarnya Nabi bersabda, nak man ra'ani fil manam. Faham? Siapa melihat aku dalam tidur, nampak? Nah, faka'annahu ra'ani fil yaqazah. Seperti dia aku melihat aku, dia qazah, mana dalam keadaan dia melihat aku dalam keadaan jaga, macam dia tengok masih hidup juga. Maka kita sangka baiklah bagi orang yang melihat Rasulullah dalam mimpi. Dan kita berdoa agar Allah beri kepada kita. Apakah amalan? Nabi tak sebut amalan apakah. Kita kena baca, maka dapat mimpi Rasulullah. Cuma hak banyak berlaku orang yang mimpi Rasulullah, mereka ni banyak berselawat kepada Nabi. Faham? Selawat ni maknanya sebut kekasih pujaan. Macam kita kasih dengan orang puan nama Minoh, kita sebut sama Minoh. Bertitik-titik Minoh. Dia ni memang Minoh sekali ke dia. Nak, pasal dia paling banyak sebut. Ni tanda orang yang paling cinta. Nak, siapa orang tanya, minum air bang? Minum juga. Maka hak banyak berlaku sejarah orang mimpi Rasulullah. Ya, orang ni sebenarnya banyak berselawat. Ada syekh, seorang syekh daripada Mesir, dia ni baca selawat sehari 30,000 kali selawat. Mak dapat mimpi Rasulullah. Boleh katakan berulang-ulang kali. Jadi insya-Allah, walaupun kita tidak layak dengan sebab kekotoran yang ada pada diri kita, tapi kita jangan jawab tak mau jumpa Rasulullah. Kita nak juga jumpa Rasulullah bila mana saja Tuhan beri kesempatan, kerana Rasulullah juga kekasih kita, bukan kekasih orang yang mimpi saja. Dan mudah-mudahan kuliah kita pada malam ini memberi kita info tentang ilmu, tak banyak pun sedikit, dan kita minta maaf kerana mengambil masa yang panjang daripada tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi pada malam esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.